الحمد لله القائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني المسلمين bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan sepenuh perhatian pada khutbah yang akan disampaikan dan janganlah melakukan perkara-perkara sia-sia seperti berbual-bual dan bermain telefon bimbit. Mudah-mudahan khutbah ini akan memberi banyak pengajaran kepada kita semua. Ikhwanul muslimin, Islam ialah satu-satunya cara hidup yang diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memilih selainnya merupakan satu kerugian yang sangat besar, sama ada di dunia, lebih-lebih lagi pula di akhirat nanti. Negara kita telah menetapkan bahawa pegangan umat Islam di negara ini ialah berdasarkan manhaj ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Lalu bagaimana yang dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah ketika masing-masing mendakwa mereka lah ahli sunnah wal jamaah? Maka secara ringkasnya, ahli sunnah wal jamaah ialah golongan yang mengikuti pegangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu yang dididik oleh baginda. Istilah ahli sunnah wal jamaah ini dirumuskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fin nar illa millatan wahidah." Qalu, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Qala, "Ma ana alaihi wa ashabi." Maksudnya, sesungguhnya Bani Israel telah berpecah kepada 72 kelompok, manakala umatku akan berpecah kepada 73 kelompok. Kesemuanya akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali satu kelompok. Mereka bertanya, siapakah mereka itu? Wahai Rasulullah, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah golongan yang berpegang dengan ajaranku dan para sahabatku. Ikhwanul muslimin, isu ajaran sesat dan menyeleweng bukanlah suatu isu baru. Bahkan ia telah bermula
sejak sekian lama. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabinya, termasuk Nabi Adam alaihissalam, untuk menyuruh manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Kelompok ajaran sesat terawal ialah pengikut kepada individu yang mengaku sebagai nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah Musailamatul Kadzdzab. Penyebaran ajaran sesat juga terus berkembang dan berubah merentasi zaman, menggunakan pelbagai cara untuk menarik pengikut dan mencapai keuntungan peribadi. Namun, kebatilan yang dibawa tidak dapat mematahkan kebenaran Islam yang suci. Negara kita juga tidak terlepas daripada ancaman penyebaran ajaran sesat. Ajaran sesat yang timbul membawa bermacam bentuk doktrin dan fahaman. Ada yang mengingkari kandungan dan kebenaran Al-Quran. Ada pula yang mendakwa diri sebagai nabi atau rasul. Ada juga yang mentafsir Al-Quran secara salah. Juga yang mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Juga yang mendewa-dewakan pemimpin hingga melampau batas syarak. Ikhwanil muslimin, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak mendorong umatnya untuk bersikap ekstrim. Sebaliknya, manhaj ini sangat menganjurkan umatnya berkasih sayang dan bersederhana. Timbulnya ekstremisme dalam kelompok masyarakat apabila mereka merasakan bahawa dirinya atau kelompoknya sahaja yang benar, atau menganggap guru-guru mereka sahaja yang betul, dan macam-macam lagi dakwaan. Ia tidak lain berpunca dari sikap fanatik atau ta'assub membuta tuli. Bahayanya sikap ekstrim boleh membinasakan masyarakat dan negara seluruhnya. Nabi SAW telah memperingatkan kita untuk berwaspada terhadap sikap ekstrim, termasuk melampau dalam beragama, kerana sikap itulah yang banyak membinasakan umat terdahulu. Baginda SAW bersabda, "Ayyuhan nas, ayyukum wal ghuluw fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din." Artinya, wahai sekalian manusia, berwaspadalah terhadap sikap ekstrim dalam beragama, kerana perkara yang membinasakan umat sebelum kamu ialah sikap ekstrim dalam beragama. Islam turut menolak segala bentuk kekerasan, sama ada melalui pertuturan dan tindakan. Ekstremisme hanya memunculkan fitnah yang lebih dahsyat, perpecahan, kebencian dan kehancuran negara. Maka kita perlu lebih bijak dan rasional dalam menghadapi sesuatu isu. Usah biarkan emosi mendahului setiap keputusan, pertuturan dan tindakan kita. Sebaliknya, berfikirkan dengan waras dan kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi penyelesai bagi segala kekeliruan. Ikhwanil muslimin, dalam mendapati isu yang berlaku di negara kita ketika ini, seharusnya semua pihak memberi ruang yang secukupnya kepada seluruh pihak berkuasa untuk menjalankan tugas dan peranan masing-masing. Tidak seharusnya kita sibuk bertelagak, menuding jari dan menyalahkan antara satu sama lain. Sebaliknya, kita perlu bermuhasabah dengan diri sendiri atas segala yang berlaku. Daripada mengkritik, menuduh, mencari kesalahan, mencerca dan sebagainya di media-media sosial, bukankah lebih baik
kita diam atau setidak-tidaknya kita doakan kesejahteraan dan keselamatan serta turut mendoakan mereka yang terlanjur diberi petunjuk hidayah untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya sikap seorang mukmin yang saling mendoakan kebaikan orang lain, kerana mereka tahu bahawa kebaikan doa itu akan berbalik kepada dirinya sendiri dan masyarakat seluruhnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Darda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malaku walaka bimithli." Maksudnya, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim yang berjauhan tanpa pengetahuan, melainkan malaikat akan mendoakannya pula dan bagimu kebaikan yang sama. Khatib turut merakamkan ucapan tahniah kepada pihak polis Diraja Malaysia yang telah melaksanakan Ops Global bersama-sama pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Kimia bagi membendung ajaran yang menyimpang serta mengekang sebarang perbuatan jenayah yang bertentangan dengan undang-undang. Diharapkan agar operasi ini akan dipermudahkan dan dapat memberi keadilan kepada semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memelihara negara dan umat Islam di negara ini dari sebarang penyelewengan akidah, syariah dan akhlak. Justru saya ingin merumuskan beberapa perkara. Pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah ialah mereka yang menuruti pegangan dan jalan hidup yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Inilah satu-satunya kelompok yang terselamat dari neraka. Maka seharusnya kita berpegang teguh dengan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Kedua, persiapkan diri dengan akidah dan iman yang teguh dalam mendepani pelbagai bentuk ajaran yang menyeleweng dari pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, berhenti menuding jari dan menyalahkan antara satu sama lain. Sebaliknya, bermuhasabahlah dan mendoakan semoga semuanya kembali kepada landasan Islam yang sebenar. Ia lebih baik kerana manfaatnya juga akan dinikmati meliputi seluruh umat, insya-Allah. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyil ladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa mengambil riswah dan salah guna kuasa
mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Justeru, salurkanlah infak anda sama ada zakat ataupun wakaf kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Marilah kita merafakkan doa agar saudara-saudara kita di Palestin diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.